Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan guru di luar sana. Okey, saya bernama Cikgu Shenari. Masih ingat lagi dengan saya? Okey, bagaimana dengan video sebentar tadi yang anda telah lihat? Best tak? Okey. Masih ingat lagi tak sebelum ni saya pernah bagi perkongsian iaitu video tutorial berkenaan dengan GamiLab Bike Race. Okey. Tapi pada hari ini saya nak lebih luaskan lagi tema kita, iaitu tema kali ni yang seperti anda tengok sebentar tadi, masuk hutan. Itu tema dalam hutan lah. Dan juga boleh juga ya cikgu-cikgu guna tema macam kat belakang ni. Ada salji. Okey. Mungkin GamiLab Explore ni tak berapa adventure seperti naik basikal tu kan. Tapi bolehlah kita bagi kepada murid-murid di tahap 1. Tahun 1, 2 dan 3 mereka boleh bermain ya selepas belajar, selepas cikgu-cikgu bagi PDPR, lepas tu cikgu bagi soalan sambil bermain masuk hutan. Okey tak? Okey. So seperti biasa saya akan buat perkongsian tutorial bagaimana kita nak create game Explore ni. Okey, jom bersama dengan Cikgu Shenari. Jom. Okey, cikgu-cikgu, kita mulakan di paparan Welcome to GamiLab. Okey, seperti biasa, okey, kalau cikgu-cikgu dah ada email sendiri ataupun akaun sendiri yang telah cikgu-cikgu create ya. Sekiranya cikgu-cikgu masih belum ada akaun, bolehlah pergi kembali ke video sebelum ini, video saya iaitu yang main basikal tu. Cikgu-cikgu boleh pergi sana macam mana kita nak mulakan, macam mana kita nak sign in. Okey. Tapi yang untuk kali ni saya dah ada akaun ya, cikgu-cikgu yang dah ada akaun hanya pergi kat ni nampak ni ada play, explore, create, block ataupun cikgu-cikgu boleh pergi kepada my game. Kalau cikgu nak create game baru, just klik dekat create ni, atau cikgu pergi saja ke my game, boleh juga. Okey. Okey, selepas tu cikgu nampak ini adalah paparan yang akan muncul ya di komputer cikgu lah. Ini sebahagian daripada quiz yang saya telah buat lah. Okey, so saya nak buat yang baru, saya hanya pergi ke create game ni. Okey, saya tekan create game. Lepas tu saya akan tulis lah. Contoh saya buat cabaran ataupun quiz terpulang lah. Cikgu nak buat untuk soalan matematik ke, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah, apa-apa geografi terpulang, apa-apa yang cikgu ajar. Okay, macam hari ni saya nak buat untuk cabaran quiz untuk sains pula lah, cabaran sains lah. Saya buat cabaran sains katakan ya, cabaran organ pernafasan lah. Saya nak buat tajuk sains, organ pernafasan haiwan.
Okey, ataupun kuis terpulang pada cikgu lah. Okey, lepas tu saya akan pilih, ni ada kan King of the Hill kan. Ini explore bike race. Sebelum ni saya pernah tunjuk bike race. So hari ni saya nak pergi ke tema explore. So cikgu tekan sajalah. Okey, lepas cikgu dah tekan, dia akan bawa ke paparan di sinilah. Okey, seperti biasa, tajuk saya tadi akan muncul di sini, cabaran organ pernafasan haiwan. Okey, di sini cikgu boleh letaklah gambar apa-apa yang cikgu nak. Okey, kita boleh just klik kat sini. Ambil gambar daripada cikgu punya laptop lah. Okey, contoh saya ambil gambar ni. Okey, saya masukkan dan dia akan muncul gambar profil tu. Okey, kemudian kat sini tak perlu, kalau nak isi pun boleh, tak perlu pun tak apa. Okey, kita terus pergi ke target audience macam biasa. Target audience. Okey, choose grade level. Cikgu pergi pilih lah. Cikgu lower primary ke atau upper primary atau preschool prasekolah lah. Okey, boleh pilih lah mana-mana. So saya pilih lower primary lah macam biasa. Saya tulis sekolah rendah. So grade dia upper primary, dengan 2 lah, tak 1 tak 2. Kalau rasa upper primary tak nak, lower lah, kita nak ajar tahun 1, 2, 3 terpulang. Okay, lepas tu ni country, language tak perlu isi pun tak apa. So kita pergi kepada ni collaborators ni, untuk cikgu memberi kawan-kawan untuk tulis soalan pun boleh ya, collaborate dengan kita, berkolaborasi. Saya terus pergi kepada game board. Okay, game board ni untuk saya create soalan. Okay, di sini cikgu boleh tengok ya. Okay, sini adalah ni, kat sini dah cikgu boleh tukar background dia. Okay. Select, okay, happy forest kan. Sini ada, sebab kita baru nak mula, kita boleh pilih tema apa yang cikgu nak. Okay, ni happy forest. Ni, okay, king of the mountain. Okay, yang tadi ni, inilah ni yang Christmas theme tadi. Boleh mana-mana cikgu nak pilih, ataupun saya pilih yang forest lah. Macam-macam boleh. Select background image. Ok, dah tu. Lepas tu cikgu continue saja. Ok, continue. Lepas tu cikgu boleh mulalah untuk menulis soalan. Ok, contoh soalan sains lah cikgu saya tulis. Ok, contoh saya kata, apakah organ pernafasan bagi berudu? Okey. Lepas tu ini soalan, lepas tu saya pun letaklah jawapan di sebelah sini. Okey, ini jawapannya. Contoh saya letaklah insang yang betul. Okey, yang hijau tu maknanya yang betul lah. Yang salah di warna merah, cikgu saya letaklah contoh saya kata kulit lembap. Okey. Kulit lembap. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okay, saya pun terus buat soalan apa? Haiwan memerlukan apa kan? Okay, memerlukan untuk hidup. Okay, untuk hidup saya pun tulis kat sini. Yang ni cikgu boleh buat yang pertama, yang salah pun terpulang lah. Memerlukan cahaya matahari, contohlah cahaya matahari, buat yang salah. Lepas tu yang kedua cikgu buat yang betul lah. Cikgu nak buat 2 pilihan jawapan boleh, ataupun 3 pilihan jawapan, terpulang kepada cikgu. Oksigen saya buat ya, nombor 2 yang betul oksigen. Okey, oksigen. Yang ketiga, kalau cikgu nak bubuh tambah lagi pilihan jawapan boleh, kalau tak payahlah, saya buat satu je lah. Saya buat pilihan pilihan 2 je. Kalau yang 3 pun boleh. Untuk yang tema ni kita boleh buat lebih daripada satu jawapan, sebab kalau yang naik basikal tu hanya satu jawapan yang dipilih, tapi untuk yang ni kita boleh buat untuk 3 dan lebih lah jawapan ya. Okey, seterusnya contoh saya kata apakah organ pernafasan katak? Katak kan? Okey, katak cikgu buat ni. Satu, kulit lembap. Okey, kulit lembap. Lepas tu yang kedua, satu saya buat yang salah. Saya kata berparu.
Saya buat lain lah, saya buat insang, katakan insang. Satu lagi saya buat peparu kat sini, betul lah. Peparu. Okey. Okey, so ada jawapan, 2 jawapan yang betul kan. Okey, dan seterusnya cikgu-cikgu boleh teruskanlah menaip soalan yang cikgu kehendaki. Okey, kalau untuk matematik, contoh ini adalah formula lah. Kalau dia melibatkan pecahan ke, cikgu nak masukkan simbol. Okey, ni nampak ni. Ada simbol, okey, ada darab bahagi boleh masukkan. Okey, pi kan untuk yang matematik lah. Kalau general macam biasa, kalau cikgu nak bubuh pecahan kan, 1/2, okey. Tambah cikgu tambah satu ni, buat 2/5 katakan, sama dengan, okey. Jadi boleh gunalah untuk ni lah, untuk math punya formula general untuk simbol dan sebagainya. Jadi dia akan masuk macam ni. Boleh. So tak ada masalah cikgu. Cikgu matematik pun boleh gunakan ya. Cikgu sains boleh gunakan, cikgu bahasa Melayu, cikgu ekonomi, bahasa Inggeris, semua boleh gunakan GamiLab ni untuk menarik minat lagi murid-murid untuk belajar dan menjawab soalan. Sampai itu boleh jugalah cikgu-cikgu pastikan mereka menjawab dengan seronok kan. Okey cikgu, selepas cikgu telah menaip ke semua soalan, okey, sebab untuk soalan explore ni ada 6 soalan yang mesti cikgu lengkapkan. Sekiranya cikgu dah lengkapkan ke 6 soalan, okey, jangan lupa untuk save and close. Kat sini cikgu tekan save and close, ataupun cikgu boleh gunakan suggested question yang telah disediakan. Contoh kat sini kan, tekan, sini semua ada. Kadang-kadang cikgu telah buat kan, yang sebelum ni cikgu telah buat, ataupun daripada rakan-rakan yang telah berkolaborasi, yang lain-lain, kawan-kawan yang ada, yang share, yang publish dan boleh di-share sama-sama, cikgu boleh add je lah. Contoh cikgu nak add kan ni, is added to your game. Cikgu hanya add je, tekan add ni, dia akan masuk macam tu. Jadi dia masuklah ke soalan tu. Kalau nak buat create a new answer lah, ataupun sini cikgu buat create a new question kan. Contoh cikgu nak tambah satu lagi soalan kan, cikgu ambil soalan ni, katakan okay, so cikgu just tekan okay, jadi dia akan masuk, nampak tu. Tapi walaupun dia kita tambah, dia tetap 6 soalan. Jadi dalam satu soalan tu dia akan ada 2 soalan lah semasa proses dalam di explore tu. Masa yang soalan-soalan yang tengah di explore tu, dia ada 2 soalan dalam satu note tu, satu tempat kawasan tu ada 2 soalan. Okey, itu cadangan lah. Okey, lepas tu cikgu boleh kalau cikgu nak edit ke apa, terpulang lah. Kalau tak nak, tadi nak 6 soalan je, 6 je lah. Okey, tak perlu banyak-banyak kan. Begitu. Lepas tu cikgu hanya tekan save and close. Okey. Bila sampai ke sini dah settle. Okey. Jadi dah settle. Cikgu boleh tengok lah. Kalau cikgu nak, contoh saya ambil ni Christmas, tadi yang hutan pun boleh terpulang. Macam saya tunjuk tadi, tema apa-apa pun kan. Okay, kat sini ada note-note ni. Kalau cikgu nak tukar, just klik kat sini lah. Tarik dia ke bawah. Okey, tarik ke bawah, nak pergi tempat lain lah, ke sini ke, terpulang lah. Okey, yang ni kita boleh bawa ke bawah kan, masuk ke rumah ni ke, terpulang, kita boleh gerak-gerak dia. Okey, yang ni cikgu letak mula-mula kat sini ke. Okey, tak kisahlah mana-mana sini, jalan mula-mula sini kan. Okey, dah settle. Okey, yang ni dia tarik, terpulang lah, boleh tarik je. Okey, so dah siap lah untuk soalan tu. Okey, bila dah siap soalan, okey, cikgu akan pergi kepada share and publish. Okey, share and publish. Okey, kita pergi kepada high score setting. Lepas tu cikgu tengok show high score list in the game. Okey, kalau tak nak, dia akan keluar. Kalau nak, yes lah. Kita tekan yes untuk kita nak set up berapa orang yang hendak ditunjukkan. Berapa orang nak ditunjukkan. So, saya tulis ni 10 orang lah. Nak tunjuk ranking, 10 ranking yang teratas. Yang ni how many players must complete the game before the high score. Berapa orang cikgu nak bagi mereka siap dulu game tu, baru kita tunjukkan berapa orang yang dapat 10
yang tertinggi ya, ranking yang ke-10. So sini who's on the list. Jadi kalau cikgu nak anak-anak murid cikgu semua masuk dalam dalam list tu, cikgu hanya ni tekanlah 100% show all. Okey. Lepas tu dia akan automatic changes save. Maknanya dia telah automatic dia save kan. Okey, dah settle untuk publish high score settings. Lepas tu kita pergi pula kepada publish settings. Okey, publish setting kat sini cikgu tengok ya. Okey, allow others to copy and redistribute the game. Okey, yang ni contoh kalau cikgu nak check ataupun tick ya, nak bagi rakan-rakan yang lain pun guna cikgu punya game ni boleh, ataupun kalau tak nak untick sajalah. Dia akan automatic save, ataupun cikgu bagi je lah kan, allow lah kawan-kawan lain berkongsi, kita pun boleh berkongsi sama. Sharing is caring kan. Okay, so yang ni players has to log in with their GamiLab account to play. So yang ni kita untick je lah. Kalau kita tick maknanya murid-murid kena ada account lah untuk dia bermain. Kalau tak ada account dia tak boleh main. So kita just untick lah, tak payahlah ya. Tak wajib pun. Okay, show on the marketplace ni maknanya nak dipublishkan kepada orang ramai lah, macam tadi yang public tadi. Okay, so kat sini cikgu tengok unpublish, kat sini publish kan. Jadi kalau kita nak bagi dia publish, okay, ni bila kita unpublish maknanya dia warna merah keluar sini. Jadi kalau kita nak bagi publish, kita cuma tekan publish dan dia akan keluar publish kat sini. Okay, so cikgu-cikgu punya quiz ni dah di-publish dan boleh digunakan oleh murid-murid cikgu untuk bermain dan rakan-rakan lain untuk bermain. Okay, jadi selesai lah untuk publish setting. Okay, seterusnya. Seterusnya kita pergi pula kepada ni. Okey, play codes ni. Okey, play codes ni cikgu-cikgu. Okey, cikgu tengok ya, ni ada play codes. Okey, play codes ni saya punya sedia ada lah. Okey, cikgu hanya tekan untuk bagi murid-murid. Kat sini cikgu kalau kat sekolah kita boleh tayang ke LCD kan, kita tunjuk je kod, ataupun cikgu boleh copy URL ni. Okey, copy URL dan cikgu share lah, sama ada nak bagi kepada email murid-murid ataupun kita bagi ke kita paste dekat Google Classroom. Dia akan bawa kepada Google Classroom dan paste saja dalam kelas tersebut. Senang kan cikgu, tak ada masalah kan. Okey, so kat sini macam saya ni dah pernah lah ni yang saya dah buat, yang tadi saya tunjuk tu yang dah buat sedia asal. Okey, bila dah siap, cikgu boleh try lah preview ataupun cikgu boleh try di tempat lain lah untuk nak tengok jalan ke tidak cikgu punya quiz ni ataupun kita punya game ni ya. Okey, so cikgu pun pergilah ke tab lain ataupun pergi ke email lain, terpulang. Nak masuk tab lain pun boleh, kita copy, kita pergi tab lain, buka tab lain, kita try. Okey. Lepas tu dia akan keluar ni. Murid-murid akan kena tulislah nama dia, contoh nama apa. Okey, Syaf Ali katakan. Okey, so continue. Just continue, tak perlu login kan. Okey, lepas tu kita tunggu sekejap. Okey, di sini belah kanan ni akan tunjuk 10 mereka yang terbaik lah. Markah-markah yang terbaik. Bila ni, sebab ni dah pernah main, jadi kita boleh lihat siapa yang pertama, kedua hingga 10. Yang pertama lah yang terbaik kan. Okey, lepas tu kita mulakan dengan play lah cikgu. Play. Okey, so tengok ni. Nampak tu ada panda dah. Okey, soalan akan keluar macam ni. Okey, dan boleh mula jawab budak-budak. Okey, seperti manusia. Okey, kita just tekan just next. Okey, macam ni tadi ada yang saya tunjuk tadi, ada lebih soalan daripada 1 point tu dia akan muncul 2 soalan. Macam itulah, kalau tak nak biar satu-satu je lah. Okey, so finish. Okey, next, kita tekan next saja. Dan dia meluncur, lepas tu kita tekan next. Okey, lepas tu okey, seterusnya. Okey, contoh haiwan bernafas menggunakan spherical ialah patung. Next. Dua soalan juga. Antara haiwan berikut manakah bernafas menggunakan organ pernafasan sama dengan kambing, kucing dan burung? Paru-paru kan. Finish. Okey, kita terus explore. Next. Salji ni. Okey. Keluar soalan. Apakah organ pernafasan bagi pacat, kulit lembap? Finish. Okey, terus dia berjalan. Next, tekan next. Dia akan bergerak.
Okey, seterusnya, okey, markah akan muncul. Bagaimana keadaan sekiranya kepala belalang dicelup dalam air? Belalang akan hidup juga. Finish. Okey. Lepas tu next, kalau ada lagi soalan dia akan muncul lah. Okey, ni naik pokok Christmas. Okey. Pacat. Okey, ini soalan seterusnya. Dan seterusnya next kita tekan. Okey, last. Dah sampai ke rumah tu. Jawab soalan. Okey. Okey, habis. Bila dah habis cikgu hanya tekan close. Kalau retry dia main lagi sekali lah. So close, habislah, maka dapat markah berapa? 650, lebih 50 ya. Itu terpulang pada cikgu yang telah adjust markah dia lah. Cikgu. Okey, maka dah habis, bolehlah tutup. Maka selesailah. Okey. Jadi saya harap cikgu-cikgu faham dekat sini. Selepas bermain, anak murid cikgu bermain, cikgu pun boleh tengoklah, boleh display berapa skor yang anak murid cikgu dapat. Contoh ni kan, ni top 5 dan bottom 5. Cikgu boleh tahu siapa yang dapat markah penuh ke kan, 700. Kalau markah rendah siapa. Jadi kat sini dah tahu berapa orang playersnya, dia dah tunjuk kat sini. Okey. Lepas tu sekiranya kelas ni kelas misal kata cikgu ada 2-3 kelas lah. Ni macam ni kelas contoh kelas 3 cemerlang. Lepas tu cikgu tak nak campur-campur. Okey, cikgu boleh buat kod baru untuk kelas yang baru. Okey, nampak ni play codes kan? Cikgu buka. Okey. Lepas tu tunggu sekejap. Okey, nampak new play code. Tekan new play code. Contoh give the code name. Contoh cikgu nak bagi kelas satu lagi. 3 gemilang katakanlah. Cikgu tulislah 3 gemilang. Jadi cikgu boleh kelaskanlah kan. Bezakan untuk senang. Jadi jadi sifar balik kosong. So dia punya kod pun berbeza. Bolehlah ulang semula, bagi kod dekat murid-murid. Dan copy URL ni bagi dekat grup WhatsApp ke grup Telegram ataupun masuk dalam Google Classroom ataupun bagi melalui email. Jadi murid-murid bermain semulalah untuk kelas tersebut. Okey. Okey, itu saja untuk kita nak cipta play code yang baru. Okey, sekiranya ya cikgu rasa cikgu nak tukar soalan lah katakan kan. Cikgu pergi balik kepada game board ni. Okay, cikgu nampak ni kan. Okay. So cikgu nampak ni. Ni kan question kan, boleh edit. Nampak ni edit untuk tajuk lah. Okay, nak pergi new chapter pun boleh. Contoh new chapter boleh nanti saya tunjuk. Okay, question ni kita boleh pergi balik. Okay, cikgu nak buang mana yang cikgu check kan. Okay, ni ada 2. Sebab apa tadi soalan nombor 1 tu ada 2 kan? Sebab saya dah wujudkan. Sebab saya tadi ambil soalan suggested question tu daripada yang lain kan, dia masuk. Jadi soalan nombor 1 tu sebab tu ada 2. Jadi kita boleh buang lah 1. Soalan yang sama je kan. Okey. Kita buang saja soalan ni. Okey. So terus nombor 2. Okey. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 6. Okey. Boleh check lah. Kita boleh edit saja soalan tu. Tak ada masalah. Simple saja cikgu ya. Lepas tu jangan lupa kita tekan balik save and close. Okey, begitu saja kita nak edit ke, nak tukar ke, nak buang ke, ikut cikgu lah. Ikut kreativiti cikgu. Kreativiti masing-masing. Okey, sekiranya cikgu nak, katakanlah cikgu nak buat satu lagi quiz yang baru kan. Cikgu buatlah new chapter, dia bersambung quiz tu. Contoh kan. Contoh nak ada sambungan lagi lah. Cikgu buat pula bike race. Terpulang lah cikgu masukkanlah. Cikgu pernah belajar bike race ni. Cikgu masukkan. Tulislah quiz yang baru. Quiz quiz cabaran rangsangan tumbuhan katakan. Sambungan topik yang telah cikgu ajarkan. Boleh juga rangsangan tumbuhan. Okey, lepas tu cikgu boleh pilih lah. Kalau cikgu tadi cikgu pilih explore, cikgu pilih pula bike race. Yang ni lebih mencabar. Okey, macam tu. Ulang balik semula seperti yang saya telah tunjukkan dalam tutorial sebelum ni, iaitu bike race. Cikgu tulis soalan, tapi untuk bike race dia akan ada 8 soalan. Selepas selesai save and close. Macam tu lah. Begitulah seterusnya kalau nak tambah lagi chapternya. Okey? Satu lagi saya nak share kepada cikgu-cikgu, sekiranya cikgu dah ada quiz yang sedia ada lah kan. Okey, cikgu dah create game.
untuk explore ni. Okey, sekiranya cikgu dah tukar, cikgu dah edit question kan, cikgu nak tukar pula tema dia. Sebelum ni mungkin cikgu buat tema hutan kan, forest, ataupun tema tadi tu yang di salji tu kan. Jadi cikgu boleh tukar sini, nampak tu background dia. Okey, just tekan klik background ni. Kat sini macam-macam cikgu boleh tengok. Ni dekat dalam hutan. Okey, yang ni dekat air terjun. Cuba kita boleh tekan set background. Okey, dia akan tukar, nampak tu. Oh, cantik kan? Budak-budak mesti suka. Dan kita boleh tukar-tukar lah ni. Kita boleh alih-alihkan lah mana cikgu nak pergi. Mana nak pergi sini, ke Sinun. Nak tarik sini, tak kisah. Macam tu kan? Naik pokok ni ke? Boleh. Lepas tu cikgu kalau nak tukar lagi boleh tekan je. Mana cikgu nak try yang ni pula. Macam yang ni cantik lah pula ya. Ada pelangi. Boleh tekan set background. Okey. Ni pun cantik. Nampak tu. Air terjun. Okey. Seronok kan? Mesti budak-budak anak murid cikgu pun suka dengan situasi ni ataupun orang kata persekitaran ni. Cikgu boleh ubah-ubah lah untuk setiap subjek cikgu ataupun setiap topik. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, itu sajalah daripada saya kepada cikgu-cikgu semua, rakan-rakan guru di luar sana. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk cikgu-cikgu gunakan bagi mempelbagaikan lagi kaedah nak menarik murid-murid minat untuk belajar ya, melalui PDPR lah. Semoga apa yang saya kongsikan dapatlah cikgu kongsi-kongsikan juga kepada rakan-rakan yang lain. Semoga mereka juga bermanfaat. Sharing is caring kan? Okey. So, jangan lupa ya cikgu-cikgu untuk like dan share kepada rakan-rakan lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Kita berjumpa lagi di lain episod, lain tutorial. Semoga kita ada rezeki, ada masa, ya, ada hari kita berjumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana menyokong.